Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seharian tuan-tuan dan puan-puan. Saya Masa Bayu. Alhamdulillah ada lagi kesempatan yang Allah berikan nafas untuk saya berkongsi lagi dalam wadah digital, wadah YouTube, video yang sangat dekat dengan kita semua pada hari ini. Teknologi yang kita tidak boleh nafikan telah pun memberikan impak kepada kita semua, sama ada dari sudut yang positif ataupun sudut yang negatif dalam soal kehidupan hari ini. Jadi kita tidak dapat lepas daripada penggunaan teknologi yang akan akhirnya terpulang kepada kita untuk menggunakannya atas faktor yang bagaimana. Hari ini saya akan sambung bahagian yang ketiga, mengenal dan memahami Imam Mahdi secara khusus. Untuk kita sama-sama membuat satu kajian ilmiah dan membuat suatu kupasan yang bukan meletakkan kita atas perbalahan, tetapi untuk sama-sama kita mula memikirkan tentang posisi kita pada zaman ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tidak ada persoalan untuk meletakkan siapa yang betul, siapa yang salah. Betul atau salah itu kita akan kembalikan dengan fakta. Dalam arti kata lain, apa yang ada dalam Al-Quran, jelas apa yang kita sampaikan, jelas apa yang kita lakukan, maka itulah kebenaran. Apa juga yang kita sampaikan, apa juga yang kita lakukan ataupun kita kerjakan yang berdasarkan kepada doktrin, kepada pandangan sesama manusia, pandangan ilmuwan-ilmuwan tertentu, tetapi tidak ada hubungan dengan Al-Quran, maka itu bukanlah kebenaran yang saya maksudkan. Kerana kebenaran itu bukan milik saya. Kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala yang telah pun diterjemahkan dalam segala ketetapan yang sebagaimana ada di dalam Al-Quran, yang sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadi hari ini saya akan sambung lagi bahagian yang ketiga, masih lagi pada bahagian ilmu. Kerana bagi saya, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam video-video sebelum ini, adalah dasarnya, asasnya untuk kita mengenal dan memahami Imam Mahdi. Jadi tidak sekadar melontarkan suatu penjelasan tetapi tidak diperincikan. Ini akan menjadikan masalah kepada kita semua. Jadi saya tidak mahu sekadar melontar sesuatu persoalan tetapi tidak diberikan solusinya. Kita bercerita tentang solusinya, kaedahnya, bagaimana ianya kita dapat fahami dan seterusnya dapat kita mengenal pasti dengan pelaksanaan-pelaksanaan yang tidak membawa suatu dimensi-dimensi yang mengelirukan. Biar jelas. Maka itu konsep yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam soal ilmu, hari ini saya nak sentuh dalam sikit, perincikan sikit. Kerana ada yang bertanya, bagaimana sebenarnya Tuan Pal, kita nak tahu itu adalah ilmu Imam Mahdi sebagaimana yang saya terangkan, ataupun itu bukan ilmu Imam Mahdi. Macam mana nak tahu? Sebab semua hari ini sama saja kalau saya lihat. Kerana saya lihat mereka juga membaca kitab, membaca ayat-ayat Quran. Jadi bagaimana nak kenal pasti? Jadi bagaimana nak kita fahamkan itu adalah sebenarnya bertepatan atau tidak? Maka di sini saya akan perincikan sedikit lagi. Kita perlahan-perlahan, tak pula tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita faham. Jangan kita nak deras, nak cepat sampai kepada apa yang kita nak, tetapi kita lupa bahawa setiap perjalanan itu membawa satu nilai untuk kita dapatkan penjelasan khusus atas apa yang akan kita laksanakan ke depannya. Ada dua perkara yang kita harus faham dalam aspek
ilmu ni tadi. Sebelum ni saya dah terangkan ada dua faktor yang dipegang oleh Imam Mahdi dalam aspek ilmu, hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama makhluk. Maka ini yang harus kita terjemahkan. Ini saya ingin terjemahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan secara lebih kepada practicality. Jadi cuba fahamkan. Kalau tak faham, insyaAllah kita sama-sama diskusikan dalam sesi-sesi akan datang ataupun dalam komen-komen pada YouTube saya. Jadi kita ambil kepada satu pendekatan. Kenapa pentingnya perkara ini? Tuan-tuan dan puan-puan, ilmu yang kita miliki, apa yang tuan-tuan ketahui, apa yang saya ketahui, mesti ada asasnya. Mesti ada puncanya. Mesti ada permulaannya. Tidak tiba-tiba berlaku sesuatu itu, kecuali ada setiap sesuatu itu permulaan bagi apa yang akan dilaksanakan, apa yang dia faham. Dalam arti kata lain, pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pengetahuan saya mesti ada puncanya. Tak kiralah mungkin puncanya daripada satu peristiwa, berlaku satu peristiwa, kita dapat kefahaman, ataupun punca pengetahuan kita belajar di sekolah ke contohnya, di madrasah ke contohnya, di universiti ke contohnya, mesti ada tempatnya, mesti ada puncanya. Maka di sini balik kepada persoalan memahami Imam Mahdi, mesti ada punca ilmu yang kita kena faham. Maka punca ilmu kepada Imam Mahdi itu akan selalu balik kepada Al-Quran. Apakah dia ilmunya itu tadi? Practicality. Practicality di dalam setiap yang dia sampaikan dan setiap yang dia laksanakan itu jelas. Ada teori, ada praktikal. Maka ilmu yang saya masukkan di sini adalah ilmu bukan sekadar dibaca, tetapi diamalkan. Bagaimana nak mengamalkan? Bagaimana nak melaksanakan? Contoh macam baju saya sekarang. Kita perlu ada ilmu untuk menjahit, memotong, mengukur dan menjadikan dia sebagai satu pakaian. Maka ilmu itu bukan sekadar kita baca dan kita simpan. Oh, aku dah tahu. Dah tahu, tetapi kita belum ada pelaksanaan. Maka dalam hari ini, cuba tuan-tuan dan puan-puan lihat. Pentingnya ilmu dalam soal kehidupan kita adalah kerana ia akan mencorak siapakah kita. Siapakah tuan-tuan dan puan-puan. Dan siapakah saya. Kerana apa yang kita lakukan dalam hidup kita sentiasa berteraskan kepada apa yang kita tahu. Kalau guru kita ajar, itulah kita pegang. Apa yang kita dapat di sekolah, itu yang kita terima dan itu akan kita laksanakan. Jadi, bagaimana? Ini persoalannya, bagaimana sekiranya apa yang kita dapat, ilmu yang kita perolehi selama ini adalah ilmu yang telah disusun oleh pihak yang ingin kita berada di dalam keadaan yang jauh daripada kebenaran. Macam mana? Sebab kita nak memahami ni, kita tak nak tersilap. Sebab kita nak memahami Imam Mahdi, kita nak mengenal Imam Mahdi berdasarkan kepada ilmu. Maka maksudnya bagaimana? Dia jauhkan kita daripada realiti. Dia jauhkan kita daripada kebenaran apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Contohnya hari ini, tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat lari daripada menggunakan segala peralatan-peralatan yang ada di dunia pada hari ini dalam aspek teknologi. Okey. Dan lihat, dunia hari ini adalah satu ruang di mana pelaksanaan oleh manusia mesti berteraskan kepada sijil yang dia miliki, kelulusan daripada universiti mana yang dia dapat, dan akhirnya itu menjadi sebagai satu dominant factor yang dijadikan sebagai satu akreditasi ataupun satu pengiktirafan oleh semua pihak yang mempunyai sumber yang sama. Okey. Jadi kita lihat hasilnya daripada realiti. Apakah realitinya? Kita lihat di seluruh dunia pada hari ini, corak kehidupan di seluruh dunia pada hari ini jawab dengan fakta. Adakah dunia hari ini mempunyai kesamarataan, mempunyai satu nilai yang harmoni kepada semua umat manusia dan semua makhluk? Maksud saya bagaimana? Dari sudut ekonomi, dari sudut sosial kehidupan, kenapa ada perbezaan-perbezaan? Ada yang lebih, ada yang kurang. Ada yang terpinggir, ada yang
diatur dengan cara yang menyebabkan mereka semakin sukar miskin. Contohnya negara-negara Afrika. Ya, hari ini kita bercerita tentang pembangunan kereta-kereta elektrik. Ya, semua berbangga dengan Tesla, semua berbangga dengan kereta elektrik, hebat. Tetapi asas untuk mendapatkan bateri itu datang daripada negara Afrika yang hari ini sangat miskin, masih miskin. Tapi hasil daripada sumber bumi yang diperolehi daripada negara Afrika telah pun melahirkan satu teknologi yang hebat. Tapi mereka masih lagi duduk dalam rumah yang berlapiskan dengan lumpur. Dari di sini menunjukkan faktanya tak seimbang. Tidak ada satu kesamarataan. Kenapa jadi begini? Itu pasti berbalik kepada formula kaedah ilmu yang diterapkan di dalam sistem kehidupan. Kita lihat hari ini, negara-negara yang mempunyai kelebihan teknologi akan menguasai negara-negara yang tidak ada teknologi, tunduk. Walaupun hakikatnya mereka tak bersalah, tetap mereka dikatakan bersalah, dan yang tak bersalah itu sendiri kerana dia minoriti, tidak mempunyai keupayaan, terpaksa tunduk dengan tekanan-tekanan daripada kelompok-kelompok atau negara-negara yang mempunyai kekuatan yang lebih. Maka itu berlaku kenapa? Kerana mereka menguasai teknologi. Bagaimana mereka menguasai teknologi tadi? Dengan menguasai pengetahuan untuk menghasilkan teknologi tersebut. Jadi di sini apa yang ingin saya sampaikan, tuan-tuan dan puan-puan, realitinya, ya, ilmu hari ini telah menjauhkan kita daripada Allah, tapi dia mendekatkan kita kepada dunia. Dia menjauhkan kita daripada Maha Pencipta dan mendekatkan kita kepada fantasi di dunia. Ini yang berlaku. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini bila kita sebut saja teknologi angkasa, masing-masing cerita tentang NASA, cerita tentang astrofizik, cerita tentang berlumba-lumba menguasai ruang angkasa, dan semua negara terlibat. Sebut saja, teknologi dia tinggi lah, sebab dia ada keupayaan untuk pergi ke angkasa. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah itu realiti? Ataupun manusia menjadi semakin bongkak, sombong, masing-masing nak menunjukkan siapa yang lebih hebat. Maka itulah moral yang terhasil daripada keilmuan yang diterapkan dalam sistem pendidikan. Sedangkan dalam Al-Quran sangat jelas Allah telah memberikan peranan kepada manusia. Apakah peranan kepada manusia? Memakmurkan muka bumi. Kita suruh sebut memakmurkan langit. Makhluk di langit itu dah ada peranan masing-masing. Tetapi dihantar mencari ke langit, pusing sana pusing, hebat, ada angkasa, ada roket dan sebagainya. Jadi semua manusia mendongak ke langit, mendongak. Tetapi lupa kaki itu berpijak di atas muka bumi, dan bila dia berjalan, tak sedar dia terpijak duri, terpijak kaca lalu luka. Kenapa? Kerana dia, kepala dia sentiasa dongak ke langit. Dia tidak lihat realiti berpijak di bumi nyata. Maka itu yang berlaku kepada sistem ilmu yang ada pada hari ini. Lihat di langit sahaja, jangan lihat di dunia. Dunia bukan tempat kamu. Dunia tempat di mana kamu berjalan, tetapi bukan tempat kamu. Lihatlah di atas langit, dongaklah kepala kamu, maka lihatlah, oh, siapa yang ada roket hebat, siapa yang ada itu hebat. Tetapi bila kita minta penjelasan kenapa kita perlu pergi ke planet-planet yang lain, pergi ke tempat-tempat lain, sedangkan dalam Al-Quran sangat jelas Allah memerintahkan kita memakmurkan muka bumi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, konsep ilmu apa yang ingin kita terapkan? Maka di sini datangnya ilmu Imam Mahdi yang akan menjelaskan, wahai manusia, kembalilah kamu kepada realiti hakikat sebagaimana yang telah Allah cipta dalam persoalan kehidupan kamu di dunia, sebagai satu tapak untuk perjalanan menemui Allah yang Maha Esa apabila sampai masanya. Dalam arti kata lain, kita melihat realiti hubungan dengan Allah
Dan dalam masa yang sama, bila berjalan tunduk, perhatikan di mana kita berjalan. Practicality. Jangan kita duduk dalam dunia fantasi, teropong ke langit, teropong ke sana. Nak dapat apa pun kita tak tahu. Hingga hari ini begitu banyak kisah-kisah dah mula terbongkar. Benarkah manusia pernah sampai ke bulan? Jadi hari-hari persoalan-persoalan ini ditimbulkan. Jadi kita sentiasa diberikan dengan persoalan-persoalan. Akhirnya semua membicarakan tentang persoalan-persoalan hingga lupa pada tanggungjawab kita di atas muka bumi, iaitu memakmurkan sebagaimana perintah Allah kepada kita. Maka ilmu yang kita miliki hendaklah selaras sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua para rasul, sehingga terakhir kepada Rasulullah SAW, adalah untuk menjadikan muka bumi ini makmur kepada semua makhluk, sehingga haiwan yang kecil juga mempunyai hak dia masing-masing. Maka ilmu yang kita akan capai dalam hidup kita hari ini, untuk kita faham apa yang saya sebut nyatakan di sini, untuk kaitkan dengan Imam Mahdi, adalah practicality. Praktik tak ilmu yang kita ada ni? Praktik tak? Kalau tidak praktik, tuan-tuan dan puan-puan, itu bukan susur untuk kita gunakan untuk kita mengenal dan memahami Imam Mahdi. Pasti kita akan jauh. Kerana Imam Mahdi orang yang praktikal, orang yang praktis, orang yang sentiasa mempunyai pemikiran atas apa yang dia kerjakan, atas pengetahuan. Mesti ada pelaksanaan yang memberi kesan kepada seluruh muka bumi. Dalam arti kata lain, bukan untuk dia saja. Jalan atas air, katanya. Dia boleh berjalan atas air, hebat orang tu. Ini contoh saya bagi. Sebab saya dapat ni semua. Banyak persoalan serahkan pada saya. Saya pernah jumpa, tengok orang tu berjalan atas air. Jebrang. Itu karamah yang hebat. Okey. Saya tidak menafikan keupayaan itu semua ada. Tetapi, ingat, ilmu membawa kepada practicality yang saya katakan tadi. Jika itu yang menjadikan kita kagum kepada apa yang kita katakan hebat berjalan atas air, soalan saya satu saja. Apa praktiknya berjalan atas air? Apa praktisnya? Oh, dia boleh berjalan atas air. Jadi apa? Apakah manfaatnya bila dia berjalan atas air? Oh, dia dapat menyeberangi daripada sebelah tebing ni ke tebing sana, kapal, dia dapat berjalan melalui sungai ke contohnya, tanpa dia tenggelam. Okey, bagi dia. Bagi yang lain? Bagi yang lain tu dapat tak berjalan atas air sebagaimana dia jalankan? Boleh. Bagaimana nak buat? Amalkan macam mana dia amalkan? Apa amalannya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maksud saya di sini, bukan saya nak menghina. Itu atas apa yang dia perolehi daripada hubungan dia dengan Allah. Tapi saya cerita tentang ilmu Imam Mahdi, practicality. Apa dia akan buat? Imam Mahdi bukan berjalan atas air. Ilmu Imam Mahdi akan membina jambatan, praktik jambatan yang akan menghubungkan dua tebing. Praktikal, ada teknologinya, ada upaya dari segi memikirkan dari segi kejuteraannya. Lalu jembatan itu siap menghubungkan dua bahagian. Semua manusia boleh menyeberangi dan bertemu di antara satu sama lain. Itu praktikal ilmunya. Rupal saya nampak orang yang boleh terbang. Dia terbang seorang-seorang. Saya nak orang yang boleh bercerita, membangunkan tools, membangunkan pesawat-pesawat penerbangan. Itu praktikal. Kerana ingat tuan-tuan dan puan-puan, ilmu ni bukan diri kita. Ya? Ilmu ni pelaksanaan kita yang akan memberi manfaat bagi yang lain. Allah beri kepada kita pengenalan atas diri kita. Siapa kita? Pengenalan siapa Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan pengenalan apa yang perlu kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Praktiskan. Maka ini yang akan mencari teras kepada ilmu Imam Mahdi. Bukan sesuatu yang bercerita tentang benda-benda yang tergantung, yang tidak ada hubungan dengan yang lain. Kalau kita cerita tentang jembatan itu tadi, jangankan manusia, itik, kucing, segala makhluk boleh meniti atas jembatan dan menyeberangi. Itu praktis. Maka hidup dalam keadaan yang praktikal.
Pernah tak tuan-tuan dan puan mendengar cerita Rasulullah SAW pergi mengerjakan haji ataupun umrah contohnya, dengan tiba-tiba sampai ke sana? Kita mendengar sirah Rasulullah, jelas dia menaiki unta, naik kuda berjalan menuju ke Mekah. Berarti dia melaksanakan kehidupan dia praktis sebagai manusia, memanusiakan manusia atas nilai dia. Kenapa? Kerana itu pernyataan Allah, sebaik-baik makhluk yang dijadikannya adalah manusia. Maka apa yang kita lihat di sini, tangan kita hebat yang Allah jadikan, dengan ukuran-ukuran, dengan ketetapan posisi dan sebagainya. Telinga kita mendengar, mata kita melihat, wajah kita di hadapan kita adalah sebesar-besar keajaiban yang Allah jadikan di atas muka bumi. Lalu apa perlu kita memikirkan, oh, sana ada satu keajaiban apa? Kita melihat ini juga adalah keajaiban. Mata kita juga adalah keajaiban. Jari kita dia adalah keajaiban. Ya? Telinga kita juga keajaiban. Maka apa lagikah yang boleh kita fikirkan dalam soal-soal yang dah tentu-tentu? Kita ni Allah jadikan, dan tidak ada makhluk yang lain boleh menjadikan manusia. Itu dah cukup. Maka kita praktiskan. Apabila kita memiliki tangan, kita memiliki kaki, kita memiliki mata, telinga dan akal yang Allah berikan, bagaimana itu kita gunakan pinjaman Allah yang tadi untuk kita melakukan, memakmurkan muka bumi. Jadi seorang saintis yang akan membina peralatan-peralatan yang akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi yang lain tanpa membebankan semua. Berkongsi kemakmuran, membangunkan contohnya pesawat-pesawat yang akan dapat menghubungkan ramai manusia dengan nilai yang sangat harmoni, kos yang mungkin tidak akan sebagaimana hari ini atas kapitalis contohnya. Maka itu ilmu yang akan membawa kita kepada practicality, kita memahami Imam Mahdi. Praktis. Kita lihat senjata kita umat bumi adalah doa. Tuan-tuan dan puan-puan, ini saya nak sentuh, minta maaf, saya dah lama saya bersabar, hari ini saya nak sentuh. Saya tidak kata tolak doa. Saya kata perjalanan kita atas pengetahuan mesti ada pelaksanaan. Doa atas dua faktor sahaja. Apa dua faktor dia? Kita berdoa diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melakukan tanggungjawab kita. Keduanya, selepas kita melakukan tanggungjawab kita, kita berdoa agar segala usaha kita itu tadi memberikan hasil yang baik kepada semua. Maka doa itu bukan tools. Doa itu bukan sesuatu yang aku doa 10 kali doa, amalkan doa ini, aku akan jadi kaya. Na'udzubillah min zalik, demi Allah saya berpegang kepada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Manusia kena bangun, bergerak, praktis, lakukan tugasan. Jangan kita sekadar bermohon tanpa kita melakukan peranan kita di atas muka bumi. Kita ada tangan, kita ada jari, kita ada mata, kita ada telinga, kita ada kaki, dan cukup anggota. Bangun, bergerak, praktis, lakukan, kaji, selidik. Jika tidak cukup, kaji lagi. Maka itulah ilmu praktik yang diterapkan oleh Imam Mahdi dalam kehidupan dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya dengar berulang kali, saya dah ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bercerita dengan saya tentang mimpi Kasim bertemu Allah dalam mimpi beratus kali. Apa kisah ni sebenarnya? Kenapa masih lagi tidak mahu melihat practicality? Baiklah kalau kata bertemu dengan mimpi dengan Rasulullah, mimpi dengan Allah. Okey, saya nak tanya satu dulu. Dah tahu mimpi tu nak buat apa? Apa nak buat? Apa tools practicality? Apa tools yang boleh dibangunkan, yang boleh ditangiblekan, direalitikan dengan mimpi-mimpi itu tadi? Oh, dengan mimpi tadi dia dapat satu formula macam mana nak menghasilkan air yang jernih daripada air yang kotor. Apa dia? Macam mana hitungan dia? Ini cara dia. Dalam mimpi itu diterangkan caranya adalah dengan menggunakan
X equal to T divide by N by sigma 5 contohnya. Dia akan dapat ini. Okey lah tuan-tuan dan puan-puan. Praktik lah tu. Ada dia punya kesinambungan untuk melakukan tangible factor. Tetapi tidak. Bercerita tentang kehebatan begitu ni. Aku nampak dia dah jumpa. Dia dah tahu. Kalau dah tahu, ya, apa yang berlaku, berarti kita telah mendahului Allah. Tak gitu. Tidak ada satu makhluk yang dapat mengetahui apa yang akan bakal berlaku di masa depan. Tidak ada. Kita tak tahu nasib kita macam mana. Kita hanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan masa depan kita. Itu pun Allah berikan lagi kita kerana kasih sayang Allah itu dengan panduan-panduannya. Apa dia? Al-Quran. Dan apa lagi? Tak faham dengan Al-Quran. Ditunjukkan pula oleh Rasulullah SAW sunnah dia. Macam mana setiap wahyu yang turun, panduan-panduan itu macam mana nak digunakan. Praktikkan. Berperang. Rasulullah pergi berperang. Praktik. Kenapa dia tidak doa je? Tak boleh. Rasulullah berdoa, ya Allah, janganlah melakukan peperangan, jangan lakukan kerosakan, jadikanlah semua umat manusia hari ini semua jadi Islam. Tak boleh. Tolong faham minta doa. Dia tak adalah perang-perangan. Doa. Rasulullah kan doanya makbul. Minta saja, ya Allah, Islamkan seluruh muka bumi. Tak boleh. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, bukan persoalan Rasulullah, tetapi kita ni sebenarnya. Dia menunjuk jalan kepada kita. Artinya menunjuk jalan, kena jalan. Jangan duduk satu tempat. Dia suruh kita berjalan. Dan dalam Al-Quran juga Allah terangkan, berjalanlah kamu datang muka bumi untuk kamu melihat, memahamkan, mengenal mereka-mereka yang mempunyai perbezaan. Bagaimana Allah jadikan. Kau lihatlah bagaimana perjalanan bulan dan bintang, macam mana pergerakan matahari, semua bergerak aktif. Bagi mereka-mereka yang mahu berfikir, maka itu ilmu praktis. Bukan sekadar bercerita tentang kehebatan, tapi akhirnya membawa kita kepada dunia khayalan. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada hebatnya naik ke angkasa tu. Tengah Allah terang-terang dah jelaskan dalam Al-Quran. Syaitan-syaitan, dia berusaha untuk menyelidiki, mengintip rahsia di langit. Allah tembak dia. Tak ada. Allah dah berikan satu ketetapan. Jika kamu yakin boleh menembus, cubalah. Jadi kita yang nyatakan diri kita umat Islam, kenapa kita tidak mahu pegang sepenuhnya 100% kepada penyataan Allah? Dan Allah terang-terang menyatakan untuk memakmurkan muka bumi, tempat kita di bumi. Jadi inilah keilmuan-keilmuan yang akhirnya membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipahami? Jadi maksud saya kat sini, Imam Mahdi orang yang praktis. Ada yang baru ni komen Imam Mahdi mungkin sama macam Einstein. Tak, jangan kata Imam Mahdi sama macam Einstein, tak ada kena-mengena. Imam Mahdi ilmu teknologinya hanya Al-Quran. Einstein tidak membawa ilmu Al-Quran. Jadi jangan kita letakkan perbandingan-perbandingan macam tu. Kerana Imam Mahdi orangnya adalah orang yang praktis, orangnya kritis, orangnya penuh dengan kelembutan, orangnya penuh dengan kebijaksanaan, dan dia mewakili 4 sifat sebagaimana sifat yang ada pada Rasulullah SAW: sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Itu sifat dia. Dia seorang yang sidik, yang benar, yang sentiasa bercerita tentang kebenaran. Dia tak pernah cerita tentang perkara-perkara yang luar daripada kebenaran. Dia orang yang sentiasa dilihat membawa kepada kebenaran. Maka ilmu dia mesti membawa kebenaran. Dan orang yang keduanya ada sentiasa amanah. Dalam dia kata apa amanahnya? Sifat dia amanah. Dia tidak akan menyampaikan perkara-perkara yang tidak ada hubungan dengan Allah kerana dia amanah. Dia tidak akan sampaikan perkara yang tidak betul. Dan dia juga orang yang sentiasa melihat cara bagaimana nak disampaikan segala pengetahuan, segala hubungan kita dengan Allah kepada kita. Dan orangnya sangat bijaksana. Maksud saja bijaksana, maka dia mempunyai keupayaan akal yang sangat tinggi. Kalau kita himpunkan manusia-manusia, saintis-saintis dunia hari ini, carilah saintis dunia hari ini, himpunkan semua. Mereka yang ada doktor, falsafah, yang ada PhD, profesor, dia,
yang ada Nabi Laureat dan sebagainya, himpunkan mereka ini dan duduk berhadap dengan Imam Mahdi dalam aspek sains. Mereka ini umpama sebesar zarah daripada seluas langit alam semesta, saiznya dengan Imam Mahdi. Jadi barulah kita boleh faham luas. Jangan katakan dia tu sebagaimana sebagainya tanpa pasti. Bagikan jawapan. Kenapa saya berkata begini, ilmu Imam Mahdi? Kerana Imam Mahdi membawa ilmu Al-Quran. Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Salam sejahtera, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini dapat membungkai lagi apa yang selama ini terhimpun dalam pemikiran masing-masing. Ingat, Imam Mahdi membawa ilmu kepada practicality, mengembalikan sifat kita manusia yang sejati, yakni tunduk kepada Allah yang Maha Suci. Assalamualaikum. Masa Bayu daripada Istanbul.